madam, saya dengar. Putus-putus Okay, tak apa, saya cuba untuk record benda ni. Okay, so Kusi buat direction bagi normal dia ke kanan. Okay, kalau kita tengok kat sini direction bagi normal dia ke kanan. Okay, tapi kita kena betul-betul faham apa yang dimasukkan dengan normal dekat sini. Okay, ada ataupun tidak sebenarnya. Okay, so kita tanya apakah orang yang bertuah hari ini? Saya cuba tanya Nisa. Okay, Nisa. Nisa punya line okay? Sikit lah. Okay. So Nisa, kalau tengok dekat sini apa yang korang ada duduk dekat-dekat ke? Duduk jauh sikit. Okay, kalau tengok pada FBD ni, kalau tengok Kusi buat normal dia ke kanan. Tapi apa yang awak faham tentang normal yang Kusi maksudkan dekat sini? Adakah memang normal ini ada? Normal ke kan untuk A? Untuk math A, yang saya highlightkan dekat sini, ni yang ni. Ni. Dia buat direction dia ke kanan. Apa yang awak faham tentang normal yang Kusi buat dekat sini? Sebab dia ada surface contact kan antara A dengan B. Okay, surface in contact antara A dengan B. Okay, kita cuba highlightkan surface in contact antara A dengan B. So this is the surface in contact. Kemudian, okay. Maksudnya dia akan ada normal lah. Okay, so which direction sebenarnya normal lagi? Away from A. Away from A. Okay, away from A, kita kena faham maksud normal tu. Normal, satu kita kena tahu wujudnya normal disebabkan adanya contact surface. Okay, dan yang kedua, untuk kita lukis normal, okay, contoh, okay, kalau objek ni berada di atas, okay, normal force due to the floor. Okay, so kita akan lukis di ke atas. Macam kita buat untuk yang ini. Okay, kalau kita punya objek sekarang di bawah. Okay, so ini adalah contact surface kita. So macam mana kita nak tahu direction bagi normal? Okay, Fatimah masuk. Mana kita nak tahu direction bagi normal bagi contoh ini? Fatimah. Madam boleh ulang ke? Line saya slow. Okay, normal untuk contoh yang kedua ni. Contoh yang saya telah lukis sekarang. Ada surface, objek dia berada di bawah. Dan adanya contact surface di sini. Awak rasa mana direction normal dia? Okay, ini contoh yang ni. Untuk Miss A kan Miss? No. Untuk yang saya lukis sekarang ni, dekat sini. Nampak tak? Oh, bawah Miss. Dekat bawah tu. Normal dia. Mana direction dia? Oh, ke bawah Miss. Okay, ke bawah. Kenapa kita kata dia ke bawah? 90 degree to normal? 90 degree to normal. Kalau ke atas pun masih lagi 90 degree to normal. Kenapa yang atas ni jawapan dia salah? Sebab contact surface-nya tu di bawah. Contact surface ni di bawah. Contact surface ni di bawah. Betul ke? Siapa boleh tolong bagi jawapan yang lebih tepat? Kenapa bukan di atas tapi di bawah? Perpendicular, madam. Perpendicular to the contact surface? Okay, yang atas kita sedang lukis perpendicular. Enggak lah. Kalau ke bawah, ke atas, masih lagi perpendicular. Betul tak? Tapi untuk situation yang kedua ni, normal ke atas salah, nama yang bawah baru betul. Siapa boleh bagi reason kenapa? Towards the object. Towards the object. Good. Okay. So, mesti lukis towards the object. Okay. Mungkin korang tertukar. Selalunya kita akan lukis force away from object. So, itu applicable untuk yang pertama, tension. Yang kedua, bila kita lukis force pada Cartesian plane. Okay, contoh macam tadi, siapa yang tanya soalan? Okay, Eliza yang tanya saya soalan yang revision chapter 4.
Okay, dia ada satu box yang mana adanya force ke sini. Okay, so bila kita transfer pergi Cartesian plane, direction tak boleh ubah, tetapi kita kena lukiskan force away from object. Okay, ini cara kita pindahkan pergi FBD. Tetapi kena faham dekat sini, normal yang dimaksudkan dekat sini adalah normal. Okay, so normal ini maksud dia adalah normal force, okay, acted ataupun exerted on mass ataupun on block from the floor. Okay, so maksud dekat sini floor ni yang exert force towards the mass, towards the block. Ini adalah Newton's third law. Okay, so bila block exert weight ke bawah, so dia ada normal ke atas. So ini adalah contoh Newton third law lah. Okay, Newton third law. Okay, so kena faham normal dekat sini maksudnya adalah normal force yang exerted on the block by the floor. Okay, by the floor. So kita kembali kepada soalan tadi. Okay, between A dengan B, okay, between A dengan B, kita ada surface in contact di sini. So sekarang kita nak lukis normal force. Okay, cuba imagine apa yang saya bagi tahu tadi. Macam contoh yang saya bagi tahu tadi, normal force exerted on the block by the floor. Ataupun by the table. Ataupun apa-apa surface lah yang in contact. Okay, so sekarang kat mana direction normal force due to the surface in contact between block A and block B? Okay, Alia boleh respon tak? Normal force exerted on block A due to the contact surface from block B. Faham ke? Tak, tak faham. Tak faham. Okay. Normal force, semua orang faham tak? Dia wujud disebabkan adanya contact surface. Faham kan yang tu? Semua orang faham kan? Okay. Semua orang Okay, faham tu adanya faham. contact surface, adanya normal force. Dan yang kedua, untuk kita lukis normal, dia mesti direction dia adalah apa dia? Mesti Always perpendicular to the contact surface. always perpendicular to the contact surface. Okay, macam contoh yang pertama, contact surface di bawah. Okay, contact surface di bawah ni 90 degree, so normal upwards. Okay, untuk normal yang ni semua orang clear kan? Betul tak? Betul. Clear. Okay. So untuk surface yang kedua, okay, untuk surface yang kedua, okay, saya highlightkan lagi sekali surface kita yang kedua yang ini. So 90 degree towards the surface. Macam mana kita nak lukis 90 degree towards the surface? Angel, macam mana kita nak lukis 90 degree towards that surface? Ulang, madam. Macam mana kita nak lukis normal yang 90 degree towards surface yang kita tengah cerita sekarang. Yang saya baru highlightkan ni. Okay, so ni contact surface kita. Nak lukis 90 degree from the contact surface. Kemana direction normal tu? Yang untuk blok A. Untuk blok A. So kita tengah analyse tentang blok A kan sekarang. 90 degree to the, tak kisahlah untuk siapa pun, yang penting 90 darjah daripada surface. Kemana direction tu? 90 Kiri. darjah? Okay, ke kiri. Satu awak boleh imagine, satu awak boleh imagine normal force tu ke kiri sebab dia 90 degree. Betul? Betul. Okay. So lagi satu, 90 degree to the contact surface. P3. 90 degree to the contact surface. Satu ke kiri, satu lagi Ke kanan. kanan. Masih lagi 90 degree. So which normal yang kita nak pilih untuk mass A? Okay, which normal yang kita nak pilih untuk mass A? Nili masuk? Nili, awak rasa normal yang sebelah kanan ataupun normal yang sebelah kiri untuk mass A? Normal kan, Yes, madam? normal. Contact surface between the two object A and B.
Ke ka, Ke kiri atau ke kanan untuk mass A? Miss E normal dia kah? Normal dia. Normal due to the contact surface yang kedua tu. Bukan ke kiri kah? Ke kiri ke ke kanan? Ke kanan. Ke kanan. Okey, kenapa awak pilih ke kanan? Okey, so ni Dia- Nelly pilih. Jap. Kalau, okey, Nelly, saya bagi contoh lagi sekali yang bawah ni. Okey, tengok the blue colour yang saya tengah highlightkan sekarang, ada contact surface. Dekat mana normal? Ke bawah. 90 degree dia boleh jadi atas, dia boleh jadi bawah. Kenapa awak pilih yang di bawah? Sebab dia towards the object. Towards the object. Okay, good. Satu, towards the object. Sebab objek kita sekarang di sebelah bawah. Ya. Okay, so sekarang apply untuk situation di atas. Awak nak pilih normal di sebelah kanan atau normal di sebelah kiri? Di sebelah kanan. Di sebelah kanan. Bermaksud awak tengah cerita pasal objek B. Di sebelah kiri. Sebelah kanan ke sebelah kiri? Kejap, Adam. Cuba fikir, bayangkan apa yang saya explain tadi, example kat bawah ni, awak pilih di sebelah bawah sebab awak kata objek dia berada di bawah. Bila kita lukis free body diagram, untuk objek ini, normal dia ke bawah sebab objek dia di sebelah bawah. Okey? Okey, so kita tengah cerita pasal objek ini. Tapi sekarang objek kita adalah A. Objek kita adalah A. Objek kita adalah A, kalau boleh bayangkan, kalau boleh bayangkan objek kita adalah A, kalau objek kita adalah A, okey, kalau saya lukis ni surface, ini A. Okey, sama je macam dekat atas. Cuma saya tak lukis B je, ini adalah contact surface. Okey, mana normal? Ke kiri. Ke kiri. Tapi tadi awak cakap dia ke kanan, betul tak? Ya. Sebab Okey. bingung. Kena faham, kita tengah cerita pasal objek yang mana? Kita tengah cakap pasal objek A, betul? Adam. Ya? Ada soalan ke Nelly? Clear. Clear? Okey. Iya. Kita tengah cerita pasal objek A. Betul, normal di sebelah kanan ni ada normal, di sebelah kiri pun yes ada normal. Tetapi kita kena faham sekarang kita tengah cerita pasal mass apa. So kita tengah cakap pasal mass A. Kita boleh ignore sahaja mass B, tetapi kita tahu adanya contact surface between A dan B. Yes. So that's why kita ambil normal di sebelah kanan. Okay. Jadi mistiknya dekat sini adalah, dah lari dah. Nanti saya buat ni. Dah lari dah saya buat ni. So normal ni dah betul, friction ni dah betul. So kita nak tahu sekarang sama ada normal dekat sini betul ataupun tidak. So kita tengah cerita pasal mass A. So ke mana direction normal untuk mass A due to the surface in contact with B. Jane boleh masuk tak bagi tahu direction normal A yang sebenar? Untuk kita lukis pada free body diagram ni. Ke kiri. Ke kiri. Okay, thank you Jane. So that is our normal. Okay. So kalau nak tahu detail, normal force ni ada, apa maksud normal force ni? Normal force ni adalah normal force acted on mass A ataupun block A from B. Okay, daripada siapa? Daripada surface B lah. Okay, tetapi kita tengah cerita pasal acted on A. Okay, so acted tu apa? Daya yang di, mana sekarang acted, exerted.
apply on A. Okay, from B. Okay, so normal yang betul di sebelah kiri. So yang ini salah lah. Okay. So, kalau kita tengok pula free body diagram untuk B, okay, free body diagram untuk B. So, ini adalah mass B. So, dari segi normal ni, semua orang dah tahu. Memang ada normal up and ada weight down. Okay, next adalah, kalau tengok kursi buat dekat sini, dia bagi adanya force di sebelah kanan. Okay, adanya force di sebelah kanan. Okay, Azrul, betul tak ada force di sebelah kanan untuk mass B? Ada, madam. Tiada So hanya ada pada A sahaja. Force yang dilabel pada diagram hanya untuk A sahaja, bukan untuk B. So tak boleh ada force ni. Okay. Kemudian normal. Okay, so normal ini apply balik apa yang saya ajar tadi. Sekarang kita tengah cerita pasal mass B. Okay, kita tengah cerita pasal mass B. Okay, Najwa. Okay, so saya tengah cerita pasal mass B sekarang. So, awak boleh imagine sekarang surface in contact berada di sini dan mass B berada di sini. So, ini adalah surface in contact. So, dekat mana normal untuk mass B, Najwa? Najwa okey? Dekat mana normal untuk mass B? Right. To the Right. right. Okay, thank you, Najwa. So, maksudnya masih lagi salah lah. Awak punya normal di sini masih lagi salah. So, kita tengah cakap pasal mass B. So, the right direction of normal is to the right. Okay, so baru betul kita punya free body diagram. Okay, next adalah labeling kita kena betul. Okay, labeling untuk normal. Setiap satu objek sekarang ada dua normal. Tetapi, adakah kedua-dua normal ini sama value dia? Okay, Kusi, awak rasa normal ini sama tak value dia, Kusi? Normal, contoh Ya. untuk A, okay, contoh untuk A ni, okay, tengok saya label adakah, sorry, ni normal juga. Okay, contoh untuk A, adakah normal ini dan normal ini value dia sama? Iya. Okay, so jawapannya adalah, okay, kita tanya orang lain lagi sekali. Shariza, do you think normal for mass A is equal for both normal? Ya. Betul juga. Shariza pun rasa sama Okay, Melvin, awak rasa sama tak? Untuk mass A saja untuk mass A dulu. Adakah kedua-dua normal dia sama value dia? Upward and to the left? Tidak. Okay, kenapa Melvin awak rasa tidak? Sebab yang lain jawab ya, jadi saya jawab tidak. Oh. Tidak, madam. Sebab kalau N yang normal force yang upward tu, dia ada. Ini antara ini berdaya. Ya, kurang lebih. Macam mana? Yang normal force ke atas tu dia dia ada yang di bawah weight. Okay. Kalau yang di sebelah kiri itu dia tidak weight. Dia tak ada weight. Okay. So boleh terima lah jawapan tu. Okay. Tapi the real answer is disebabkan surface in contact dia berbeza. Okay. Surface untuk normal up adalah from the floor. Tetapi surface untuk normal to the left adalah due to the surface from B.
Jadi awak tak boleh assume dia orang adalah value yang sama. So kita kena labelkan value dia berbeza lah. Okay, cuba untuk labelkan dengan simbol yang berbeza. Okay, so mungkin up tu sebagai N1 dan ke kiri tu sebagai N2. Okay, kemudian kita tengok pula untuk mass B. Okay, obviously kalau kita dah kata lain value dia bermaksud lainlah juga untuk B. Okay, sebab surface dia berbeza. Tetapi soalan saya seterusnya, adakah normal untuk mass A ini 1 sama dengan normal 1 untuk mass B? Okay, kita panggil Iyad. Iyad, awak rasa normal 1 untuk A dengan normal 1 untuk B ni sama tak value dia? Mana Iyad? Bukan Iyad sekali dengan orang lain ke? Boleh pinjam orang lain punya kot juga. Iyad? Okay, Iyad, awak rasa normal 1A dengan normal 1B tu sama tak value dia? Sama. Sama? Exactly sama? Kenapa awak rasa sama? Dia punya surface sama. Okay, surface floor sama, tapi surface block sama tak? A dengan B, adakah surface diorang sama? Mungkin A dia berbuat daripada material lain. Mungkin B daripada material lain. Betul tak? Okay, so kita tak boleh assume dia sama. Satu, sebab weight pun berbeza. Weight A dengan B sama tak? Tidak. Tak sama. So normal diorang berbeza. Normal 1 untuk A dan normal 1 untuk B pun lain. Okay. And then kita continue lagi dengan normal 2 untuk A dan normal 2 untuk B. Kita panggil Esther. Awak rasa sama tak normal 2 untuk A dan normal 2 untuk B? Sama tak ni? Sama tak awak rasa? Tak sama, madam. Tak sama juga. Kenapa? Kenapa? Sebab objek dia berlainan, lepas tu berat dia pun berlainan. Dia Okay, punya weight. berat tak mempengaruhi sekarang sebab berat tu adalah y-axis. Okay. Tetapi macam reason awak bagi tahu saya tadi adalah awak kata disebabkan objek dia berlainan. Okey, tetapi kalau kita faham apa dimaksudkan dengan normal 2 ini, okey, normal 2 untuk A dia adalah normal force exerted on A by who? By siapa? Juwita, by siapa? B, madam. By B, very good. Normal force exerted on A by B. Okay, good. Okay, kita pergi kepada normal B pula. Normal B adalah normal exerted on B due to siapa? Georgia. Due to who? Due to? Due to A, betul tak? Okay, due to A. Okay, good. So sekarang kita kena faham apabila dia exert on one another. Okay, bila dia exert on one another, value normal tu akan sama. Okay, value normal tu akan sama. Macam contoh, okay, tengok di sebelah kiri sekarang saya tengah lukis, okay, contoh yang ini. Okay, selalunya untuk kes ni kita cerita pasal normal exert on B. Katakanlah saya tengah nak fokus kepada floor. Okay, normal exert on the floor by B. So normal dia akan jadi macam ni. So normal ini dan normal ini akan ada value yang sama. So kita akan panggil ini sebagai action reaction. Newton third
law. Okay, action, reaction, Newton's third law. So, normal to A dengan normal to B, value dia adalah sama. Okay, tapi normal 1 tak sama sebab weight dia tak sama. Okay, so itu yang awak kena tahulah. Okay, so saya rasa better untuk kita lukis lagi sekali kot free body diagram ni bagi betul. Okay, supaya awak boleh clear. Okay, so saya lukis di sebelah table. Okay, so kita ada normal 1 up with A. Okay, untuk blok A, force. Okay, kemudian kita ada normal 2. Okay. Then, yang bawah pula, this is mass A. Kemudian kita ada mass B. Kita ada weight B. Kita ada normal 1. Dan kita ada normal 2. Okay, so ini normal 1 A dengan normal 1A not equal to normal 1B, tetapi normal 2A equals to normal 2B. Okay, so sama. So ini adalah action, reaction, Newton's third law. Okay, so dah selesai. Next kita nak tahu direction A. Tadi saya dah tanya direction bagi A. So acceleration positive. Acceleration positive. So ni boleh assume x-axis lah. Okay, so ini free body diagram kita yang betul lah untuk soalan ni. Kemudian kita nak double check je betul tak sign untuk setiap force yang dia label dekat dalam table. Okay, saya nampak ada mistake dekat N lah. Okay, dekat N2. Okay, so N2. Di sini adalah N2 sekarang. Okay, kemudian tak cukup force ni. Apa yang tertinggal sebenarnya? Kita panggil Steny. Force apa yang tertinggal untuk mass A? Force apa yang tertinggal? Normal force yang pertama. Normal force yang pertama. Okay, so saya tambah je normal force 1 dekat sini. Okay, so kalaulah yang atas ni adalah normal 2, okay, Steny lagi. X and Y awak ni betul ataupun tidak? Untuk normal 2, X dengan Y, kita betul ataupun tidak? Untuk normal 2 ni. Ish. Normal 2. Betul ke, Steny? Normal 2 kita sekarang berada di sini. N2 negatif. N2 negatif X ke Y? X. Okay, so ni negatif, so ini yang kedua. Kalau Y dia? Positif. Positif N. Ini N2 tau. N2 berada di sini. Kosong. Kosong, betul? So, kosong. Okay, so F betul. 0 betul. W pun betul. Okay, N1. Kita panggil seorang lagi untuk N1. Steve. Steve, boleh fill in tak komponen X and Y for N1? N1 X komponen untuk mass A kan madam? Untuk mass A. Masih mass A ni. Mass A lagi. Oops, sorry. Mass A. X komponen 0. Okay, good. Kalau Y komponen negatif N. Negatif N. Kenapa negatif N? Sebab dia ke kiri. N1. Tengok free body N1. diagram di sebelah ni. Di sebelah kanan saya ni ada biru ni. Yang tu free body diagram yang dah Positif N. positif. Positif Y ke positif X? Y. Y, okay. So dia berada di atas. So dia adalah, dia adalah positif and 1. Okay. So untuk total force kita, X yang MA, Y 0. Betul lah. Okay, so double check pula untuk mass B. Okay, so ini adalah mass B.
Okay, so kita ada normal, force, WB. Okay, sama juga. Katakanlah ini kita assume normal 2 dan kita tambah lagi satu normal 1. Okay, untuk force. Okay, so tolong betulkan kalau ada mistake. Okay, so kita tengok untuk normal 2 dulu. Normal 2 dulu. Kita panggil Azrul sudah ke? Saya panggil lah Azrul. Wezri untuk normal 2 from Mass B. Betul tak apa yang dilabelkan untuk X dengan Y? Sebelum tu madam lakar dia punya body diagram untuk Mass B ni, and dia memang bukan ke kanan ke? Bukan ke kanan ke? Lah, saya salah lukis ya. Ya, Orang tak betulkan pun. tengah betulkan. Sekarang pun nak betulkan. Ah, Okay, so N2 di sebelah sini. Okay, now tolong. apa tadi N2 untuk fx dengan fy, Betul. N2 untuk fx positif n, Positif, positif so ini adalah N2, so dia sepatutnya positif, betul? yes. Untuk fy dia 0. Untuk XY dia 0. Okay, thank you Ezri. Okay, kita panggil Syawal. Cuba check. Bagi saya untuk, okay, yang ni tak ada lah ni. Yang ni tak ada Force ni tak ada. Untuk N1 for Mass B pula. Apa dia punya X dengan Y dia? Kalau X dia kosong, Okay. kalau Y dia N Positif, negatif. positif. N1. Ya, N1 positif. Okay. So last kali macam biasa total force kita MA dengan kosong. Okay. So barulah betul. Okay, sekarang kita nak tulis balik equation untuk Mass A dan Mass B. Soalan masih lagi minta acceleration. So kita fokus kepada fx dahulu. Okay, fx dahulu. So Mass A. Okay, so fx equals to Mass A. Apa ni? Terbalik pula. A. Then Mass B. Fx equals to Mass B. A. Okay, tolong listkan untuk saya semua force yang ada. Esther. Untuk X, untuk Mass A dulu. Negatif N2 plus F. Okay. 200 lah terus, okay. Dia dah tulis dalam tu 200 dah dalam table tu. Ya. Okay, lagi. Equal MA. Equals to M. Yang M kita ada tak value? Ada Berapa? 10. Okay, 10 A. So equation yang pertama. Okay, next Eliza untuk equation yang kedua pula. Mass B untuk fx. N N1, plus N2. N2 N2. plus 0 apa lah Okay. equal to MA. Itu saja Satu je? Uh-uh. Oh, dia memang ada satu lah. Dia ada satu X sahaja. Okay, equals to Mass B berapa? 30. Okay, 30. So equation yang kedua. Equation dia nampak senang sangat. Untuk cari A, kita tahu yang N2 untuk A, okay, N2 untuk A akan sama dengan N2 untuk B. So, kedua-dua value ni memang sama. Okay, so N2A equals to N2B, action-reaction. So, kita boleh solve lah. Basically, masukkan je equation 2 ke dalam equation 1. Okay, masukkan equation 2 ke dalam equation 1. So, negative 30A plus 200 equals to 10A. Okay, cuba kira berapa acceleration ini. Okay, siapa yang saya nak panggil
mm, mm, mm. Siapa yang ada lagi yang saya belum panggil? Siapa? Johan. Johan. Sebab tak nama kat sini. So saya tak ingat. Johan, berapa A yang awak dapat ni? Kalau kira direct pun dapat ni. 10 madam. 10. 30 pindahkan dia jadi 10A plus 30A. Kejap. Ha. Kira balik. Oh, 5. 5 unit dia adalah N. unit dia. Oh, MS. MS negatif 2. S negatif 2. So ini jawapan kita untuk acceleration. Okay, next question. Okay, yang ni yang mungkin ramai sangat tak faham. Force exerted by A on B. Okay, force exerted by A on B. Daripada A towards B. Okay, daripada A towards B. Okay, so kalau awak faham dekat sini, macam yang saya explain tadi, Nisa. Okay, Nisa tolong jawab Force by A on B. Okay, force by A on B. Okay, so untuk B, kita lebih sensitif lah. Force by A on B. Exerted on B. Kalau tengok, force apa yang daripada A towards B, Nisa? Force apa yang daripada A towards B? N2. N2. Which N2? N2 pada A ke N2 pada B? N2 pada A ke N2 pada B? A. On B. N2 on A ke N2 on B? Bukan A dah. Kita ada 2 N kan? Kita ada 2 N2 kan? Satu A, N2. Satu lagi B, N2. N2 yang mana? N2 untuk A ke N2 untuk B? Cepat. Kalau ikut soalan ni lah. On B. Medium. Okey ke Nisa? Macam tak jelas. Macam tak jelas. Okey, saya suruh awak pilih je. N2 ni untuk A ke untuk B sebenarnya yang dia minta? Force by A on B. On B. On dash B. B. Untuk B kan? Betul tak? Sebab dia nak on B. So dia perlukan on B dekat sini. Okay, so sebenarnya dia adalah N2 ini. Tetapi kita dah conclude tadi yang N2 untuk A sama dengan N2 untuk B. So boleh cari mana-mana yang kita nak. Okay, as long as kita cari N2. Okay, so cari N2 daripada free body diagram. Okay, so nak guna equation yang mana untuk cari N2? Nak guna equation yang mana untuk cari N2? Siapa yang saya belum panggil lagi? Kat list Saya, nama. madam. Siapa tu? Yalah tu. Dah panggil lah tadi. Siapa yang saya belum panggil lagi? Cuba bagi tahu sikit. Semua sudah? Sudah sudah lah tu. Okey, kalau macam tu saya panggil Jane. Jane. So, macam mana nak cari N2? Awak nak guna equation mana? Equation 1 ke equation 2? Saya pakai equation 2. Awak pakai equation 2. Kalau saya nak guna equation 1, boleh tak? Tidak tahu. Tak tahu. Kenapa? Equation 1 kat sini, Jane. Ni. Kalau saya nak cari equation 1, kalau saya nak cari N2 guna equation 1. Kita guna equation 1. Boleh tak saya guna equation 1? Equation 2.
Boleh. Boleh kan? So, ini N2 untuk equation 1. Ini N2 untuk equation 2. Betul tak? Tetapi value dia sama. Okay, value dia sama. A dan B. So, awak boleh guna equation 1 atau equation 2. Okay, Jane tadi equation 1 awak dapat berapa N2 awak? 150. Okay, 150 Newton. Siapa yang guna equation 1? Ini equation 2 kan? Siapa yang guna equation 1? Dapat berapa? Kami Kami madam. 150. Sama juga kan? Okay. Ya. So, 150 juga untuk equation 1. Bermaksud value dia orang sama. Okay. So value dia orang sama je. Sebab dia adalah action, reaction. Boleh tak? Okay ke semua? Hopefully okay lah korang ni. Okay. Okay, madam. Okay. So ada satu lagi soalan kita sebelum kita habis. So dah nak habis dah. Korang ada kelas ke jam 3? Tak ada kan? Ya dah. Okay. So satu lagi soalan. Okay. Sebelum kita habis. Okay. Question number 11. Okay. Yang ni pun ramai dah yang tunjuk pada saya. Cuma saya nak bagi hint sahaja macam mana nak solve soalan ni. Okay. So kalau kita tengok. Kita kena faham apa objek kita dalam elevator ni. So dia bagi mass of student. A student of mass 40 kg stands inside an elevator on a weighing scale. So dia berada di atas penimbang berat. Okay, so ini berat dia dan dia berada di atas penimbang berat di dalam lift. Okay, in an elevator. Calculate the reading of the scale. Okay, bila dia mention the reading of the scale, apa yang awak kena imagine adalah ini adalah value of normal force. Okay, so ini adalah value of normal force. Dia bukan menggunakan mass dalam kilogram yang biasa macam penimbang yang kita guna. Tetapi bila minta je reading of the scale, itu adalah normal force. Okay, first of all, mesti lukis free body diagram untuk student itu. So, student, okay, step on the weighing scale inside an elevator. Okay, mestilah dia berada pada floor kan, tak pada terapung. Okay. So dalam elevator dan dia boleh bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. So untuk lukis free body diagram, first kita kena tahu adanya weight sebab student tu ada mass. Kemudian ada contact surface. Okay, so dia akan ada normal up. So ini adalah kita punya reading of weighing scale. Okay, ini adalah reading of weighing scale. So, ada dua force dia along Y, normal dan juga weight. Okay. Okay, contoh soalan first. Moving upward or downward with constant speed. Okay, so apa yang awak tahu tentang constant speed? Georgiana, what can you say about the net force of that object if it's moved with constant speed? Net force equal to MA. Okay, so kalau di constant speed, acceleration meningkat. Acceleration dia meningkat untuk constant speed. Acceleration 0 kan? Sure. Echo constant juga. Constant speed adalah constant velocity. Apa yang kita boleh cerita pasal acceleration dia? Increase. Kalau no. Acceleration dia. Kalau constant speed maksudnya awak kena imagine awak drive dengan speed yang sama sahaja. Ada pecutan? Tak ada. Acceleration is pecutan. That means ada tak acceleration? Tak ada. So acceleration equals to? 0. So F net MA tu dah betul. Tapi A kita 0. So F net kita 0. Yang tu yang kita kena tahu. So kita sedang buat Fy ataupun F net kita equals to MA lah. Kalau elevator tu bergerak MA, tetapi the constant speed bermaksud Fy kita adalah 0. Okay, so ini adalah F net kita tadi. Okay, sebab kita tak ada Fx, kita hanya ada Fy saja. So Fy kita adalah 0. Okay, sebab acceleration dia adalah 0. So kita ada berapa force untuk Y? Tolong listkan pada saya. Apa saya nak panggil ni? Fitri, listkan pada saya Fy.
N N tambah tambah negatif mg negatif mg, negatif W lah. So negatif mg, so ni mg. Okay. sama dengan 0. Okay. So normal equals to mg sekarang. So kita sedang cari normal. So substitute je lah berapa nilai m dan berapa nilai gravity. Okay. So untuk B dengan C sama sahaja untuk B dengan C. Bezanya adalah A kita bukan kosong. Contoh dia kata moving down with A 0.5. Okay, so dalam kes ni awak kena buat acceleration dia negative A, which is negative 0.5. So equation kita untuk B bukan lagi kosong tetapi negative A. Okay, kemudian buat macam biasa, dapatkan berapa nilai N. Untuk C pula, A kita positif ke negatif? Juwita, untuk C. Ulang, madam. C untuk C, FY, A kita positif ke negatif? Positif sebab dia upward. Sebab dia upward. So dalam kes ni, okay, dalam kes ni M kita positif lah, berbeza dengan untuk untuk B. So M positif. Okay, kalau D pula, cable snaps. The cable snap putus dan the elevator begins to fall. Okay, tiba-tiba snap, tiba-tiba tali putus dan tiba-tiba lift tu akan jatuh. Bukan tiba-tiba lah, lift tu memang akan jatuh. Okay, bila dia jatuh, sekarang ni fenomena yang berlaku adalah dia falling down Free fall. under free fall punya motion. Betul. So, bila dia fall down under free fall punya motion, okay, kalau dia fall down under free fall punya motion, kita akan imagine A kita adalah negative G. Okay, gravitational acceleration. So kita letak negatif dah siap-siap sebab dia memang ke bawah. Okay, direction dia ke bawah. Okay, so tak perlu fikir lagi yang acceleration dia berapa. Acceleration dia memang negative G. So kita boleh gunakan formula yang sama, cuma gantikan A dia adalah negative G. Okay, so kita just check. Saya terus bagi jawapan je. A sampailah D. So berapa jawapan untuk A? Kita tanya Najwa. Najwa, berapa jawapan untuk A, Najwa? A. Yes, A. 392.4. Okay, thank you, Najwa. Okay, Alright. next untuk B, Nelly. Nelly untuk B pula. 372.64. Okay, betul. Okay, next. Steve. 412.4. Okay, betul juga. Dan last sekali, D. Wesley. Ada? Apa, madam? Okay, D. Untuk D, jawapan untuk D. 0, madam. 0. Okay, so 0 Newton untuk D. Laptop ni. Okay, so itu final answer untuk soalan 11. Ada soalan tak nak tanya? So far. Okay ke? Setakat ni semua orang? Okay? Okay, madam. Boleh? Okay, madam. Orang dah siap ke sebenarnya tutorial ni? Dah. Siap. Dah siap dah lah. Dah complete dah.